mereka tidak dihukum murtad. Kerana menghukum orang yang berdosa besar murtad ialah pegangan Khawarij, bukan pegangan Ahlussunnati wal Jamaah. Balik kepada yang keluar sikit tadi, soalan berhubung dengan bin Abdullah yang saya timbulkan. Menanya bukan saya timbulkan, fatwa timbulkan. Saya sebenarnya orang Kelantan tidak ada masalah, kerana kepimpinan negeri Kelantan ini saya rasa telah mendahului isu ini sejak sekian lama. Tentang bahawasanya satu orang yang masuk Islam, ia tidak perlu ditukar bin dia, bin bapaknya itu kepada Abdullah ke, Abdul Rahman ke, Abdul Rahim ke, tak perlu. Bahkan tak boleh dia tukar. Alasan kita, pertama Al-Quran menyatakan ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah. Panggillah anak-anak itu berdasarkan nama bapa-bapa mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Man intasaba ila ghairi abihi harramallahu 'alaihi al-jannah. Dalam hadis Bukhari. Siapa yang menasabkan dirinya tidak kepada bapaknya, maka Allah haramkan ke atasnya syurga. Maka Umar bin Khattab, walaupun Al-Khattab tidak menganut Islam, Nabi tidak pernah menukar menjadi Umar bin Abdullah. Uthman bin Affan, walau Affan tidak masuki Islam, Nabi tidak menukar namanya kepada Abdullah. Bahkan ada sahabat seperti yang dirawai sebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, yang bernama Abdullah bin Abdul Asad, hamba Allah bin hamba singa. Nabi tak tukar nama bapaknya hamba singa kerana bapaknya tak menganut Islam. Nabi hanya tukar orang-orang yang menganut Islam yang namanya ada masalah. Seperti namanya Abdul Syams, hamba matahari, dia masuk Islam, Nabi tukar dia tak patut. Orang Islam pun nama hamba matahari. Ramasami, Kamutusami kita boleh tukar. Tapi bapak dia nama Raju, kita tak perlu tukar. Kita kata kalaulah nama bapak dia tu syirik, bapak dia tu bukan nama dia syirik, bapak dia sendiri memang syirik. Bapak dia sendiri tu memang akidah dia syirik. Satu orang namanya katalah ada Mugam, anak dia nama Raju masuk Islam, kita tukarlah Raju nama kepada nama Abdul Rahman ke, kepada nama Abdul Aziz ke, kepada nama Marwan, tak ada masalah. Dia masuk Islam, kita tukar. Hak, dia pun boleh tukar nama dia. Kalau dia tak mau tukar pun tak apa. Ada orang nama jin, ada apa, tak tukar. Jadi, kata Raju tak tukar. Kita jumpa bapa Raju yang bernama Ari Mugam ataupun Manyam. Adakah kita nak panggil kepada Manyam, apa khabar Abdullah? Manyam terkejut. Saya bukan nama Abdullah. Saya mesti panggil awak Abdullah sebab anak awak sudah masuk Islam. Jadi itu bukan saya punya nama. Saya tak kira lah kalau saya panggil awak Al-Hukum ataupun Manyam, nanti anak awak syirik. Adakah logik begitu? Tentu tak. Bahkan buku-buku sirah menyebut Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Abi Jahal bapa dia, Ikrimah masuk Islam. Maka kesemuanya ini menunjukkan Islam, pertama dia menjaga hak bapa tu, walaupun dia bukan Islam, tapi anak tu anak dia. Quran menyatakan dalam suratul Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu itu berusaha untuk kamu menjadi syirik dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Ibu bapa kita syirik, dia tidak Islam, dia paksa kita. Allah Ta'ala kata, fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Adakah berbuat baik dalam urusan dunia dengan menanggalkan nama mereka? Itu bukan berbuat baik kepada mereka. Islam walaupun tidak setuju dengan akidah bapa, tapi ia tidak menghapuskan hakikat anak itu bin dia. Yang masuk Islam ni tak boleh berkahwin dengan adik-beradik lain tu. Ada hak dalam perkahwinan, ada hak yang berbagai-bagai. Islam agama yang menjaga maksud. Ini semua tersenarai di dalam minal maqasid syara'. Senarai daripada maksud syara'. Dan kalau saya nak syarah benda ni berjam lah.
Tapi saya sebut inilah perkara yang kita buat. Balikkan ke Islam kepada zaman Asyad, seperti mana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, kalau ada satu persatuan bukan Muslim, persatuan bukan Muslim, persatuan saudara-saudara baru, kalau ada 500 ahli, semuanya belakang bin Abdullah, sama. Kalau ada 10 Muhammad, kita cari Muhammad mana satu. Pasal bapaknya terus sama. Kalau suami dan isteri masuk Islam, bin suami dan bin isteri jadi sama. Dan hal ini tidak pernah berlaku di mana-mana negeri, melainkan 3 negara, Malaysia, Singapura dan Brunei. Itu saja, balik pada zaman yang asal. Saya alhamdulillah, apabila isu itu dikeluarkan, saya menerima puluhan, bahkan mungkin sampai 100 email lebih. Saudara-saudara, orang-orang, ibu bapa yang menulis terima kasih kepada saya. Dia kata, saya tak kisah lagi anak saya masuk Islam jika dia jangan buang nama saya. Saya marah dia masuk Islam itu, dia tanggal nama saya. Seakan-akan dia memutuskan hubungan keluarga dengan saya. Dan ramai tuan-tuan orang nak masuk Islam, yang baru nak pergi masuk di Perlis. Bukan saya nak kempen Perlis, benar Kelantan pun sama juga, dah kempen dah dulu. Tapi dia pelik kerana dia orang tak nak buang nama bapak, kerana bapak dia kata, you sekarang, you dah tukar agama dengan kita-kita, you mau tenang. Jadi itu telah menjadi suatu bencana pada mereka. Kempen orang masuk Islam. Sebab itu saya kempen misi mengangkat image, misi repackaging Islam, nak pakiskan semula Islam, misi untuk memberikan image, re-image kepada Islam, memberikan image semula kepada Islam. Ialah misi penting dalam era Islam dituduh sebagai agama teroris, dan misi ini mesti diteruskan, yang kita namakan sebagai kebangkitan aliran tajdid ataupun pembaharuan bagi era ini. Terima kasih. Okay, terima kasih. Berarti sekalian, kita masuk pusingan yang kedua dalam masa yang cukup singkat, insya-Allah. Saya bagi peluang 5 minit per setiap ahli panel. Saya nak minta ahli panel kita yang pertama berbahagia Dr. Johari bin Mat, ceritakan sedikit apabila seorang itu murtad, bagaimana dengan sembelihannya, bagaimana dengan perkahwinannya, dan apa-apa hubungan yang terkait dengannya. Silakan. Terima kasih Tuan Musi dan sahabat-sahabat panel dan tuan-tuan sekalian. Sebagaimana telah kita dengar tadi bahawa murtad merupakan satu jenayah yang besar di dalam syariat Islam. Cuma tinggal lagi teknikal atau cara-cara tadi perlu kita teliti bagaimana nak menanganinya dengan sebaik mungkin. Dan tadi saya bersama telah sebut antara cara yang perlu kita lakukan ialah istitabah, supaya kita minta dia orang bertaubat dan kita beri konseling, beri ajaran sehingga dia benar-benar mengetahui tentang ajaran Islam dan dia kembali kepada pangkuan Islam. Itu yang sebaiknya. Namun begitu tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni saya nak sebut, tak ada lagi kes yang diputuskan dalam mahkamah syarak ke apa tentang hal-hal ini. Kita hanya berbincang tentang hukum yang tidak pernah lagi dilaksanakan di dalam mahkamah, dan ini merupakan satu perkara yang sangat apa yang perlu kita beri perhatian. Dan kalau pun berlaku, dia tidak terlaksana dalam masyarakat. Walau bagaimanapun kita sebagai orang Islam, apabila perkara-perkara ini berlaku, nak pastikan seorang itu murtad sungguh, kena bawa mahkamah. Ini persoalan yang besar. Apabila bawa mahkamah tu baru confirm dia murtad atau sebaliknya. Apabila sudah begitu, maka implikasi daripada hukum tadi akan menjadikan beberapa keadaan. Yang pertama, tentang harta dia, hubungan suami isteri dia, hubungan dengan anak-anak dia, dan semua sekali melibatkan keadaan-keadaan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, hubungan dia dengan isteri. Kalau dah sabit betul dalam dan diputuskan, maka hubungan suami isteri kena dipisahkan. Ini implikasi tuan-tuan. Yang kedua, dengan anak-anaknya tidak boleh diberi kepadanya. Begitulah juga dengan hartanya, tidak boleh mewarisi